Alright. Kita lihat yang ini iaitu pembangunan sosioekonomi. Nombor 2, kita ada politik di Sarawak and also cabaran perpaduan kaum. So I think cikgu dah ajar tapi it's okay. Cikgu akan ulang bahagian ni. Pembangunan sosioekonomi iaitu di Sabah dan Sarawak. By joining Malaysia, memang kita nampak kemajuan kepada Sabah dan Sarawak and also peluang ekonomi yang banyak. Alright, negara kita juga ada peningkatan dalam ekspor kita dan sebagainya. Why? Nah, dahulu ekspor kita hanyalah getah dan biji timah sahaja. Tetapi dengan kemasukan Sabah Sarawak, ekspor kita pelbagai. Kita sudah ada lada hitam, petroleum, kelapa sawit dan juga koko. Can you all understand this? Boleh faham? Can, sir. Can, guys? Can. Boleh dengar apa cikgu cakap? Yes. Boleh ya? Tak ada masalah. Yes. Mic ada masalah? Yeah. Ada masalah? No. No, okay ni. Okay, ya. Okay, now. Kemudian, apakah 3 cabaran daripada sosioekonomi mereka? Nah, 3 cabaran ini kita akan lihat. First one, kita akan lihat cabaran dari aspek kegiatan ekonomi. Second one, cabaran dari aspek. So the first one is this one, economy. Pelbagaian ekonomi. Nombor 2, cabaran dari aspek perhubungan dan pengangkutan. Nombor 3, cabaran sistem pendidikan. So first, we look at cabaran ekonomi. Now, kepelbagaian ekonomi. Nah, Sabah dengan Sarawak ini memang kita tahu mereka kaya dengan banyak hasil. Alright, mereka ada banyak hasil. Tetapi masalah yang dihadapi adalah rakyat dia menjalankan pertanian sara diri. Apa itu sara diri sayang? Untuk diri sendiri secara kecil-kecilan. So bila mereka tanam secara kecil-kecilan, mereka tidak dapat output yang maksimum. They can't make because they know hasil, the tanah tu besar. And then hasil mereka banyak but tak boleh dikeluarkan dengan banyak. So bagaimana kita atasi masalah ini? Kita cuba melibatkan rakyat dalam bidang komersial ataupun perdagangan. And also mempelbagaikan pertanian komersial seperti kelapa sawit, koko dan sebagainya. And also melibatkan diri dalam petroleum. Can understand my dear? Ingat ke kita pernah belajar atau belum belajar yang ini? Yes, Pak, dah. Misal pernah, Sir. Okay, right. Nah, nombor 2, kita ada cabaran dari aspek perhubungan dan pengangkutan. Nah, cabaran untuk memajukan sistem perhubungan pengangkutan. Apa cabaran dihadapi adalah saiz Sabah dengan Sarawak ini besar. Correct or not? So, bila saiz Sarawak ini besar, mereka adalah masalah kepada masyarakat pedalaman because mereka punya jalan liku-liku dan sebagainya. So, bila mereka join dengan Malaysia, kita telah menyusun mereka punya sistem perhubungan dan pengangkutan. Langkah ini telah diambil melalui rancangan pembangunan Malaysia iaitu rancangan Malaysia pertama sejak tahun 1966. Alright. And then kita lihat third one, rancangan untuk membangunkan sistem pendidikan. Nah, apa masalah sistem pendidikan? Sebelum Sabah Sarawak join dengan kita, mereka telah pun ditadbir oleh siapa? Siapa tadbir mereka? Ditadbir oleh siapa? Is it the Brooke family? Apa sayang? It's Sarawak, right? What is that? No. Before mereka join, mereka telah dijajah oleh siapa? British. Bila British menjajah mereka, mereka telah memperkenalkan sekolah vernacular Inggeris dan juga sekolah vernacular Cina. So yang mendapat peluangnya adalah masyarakat Cina dan juga masyarakat pedalaman kurang mendapat peluang pendidikan. So langkah yang diambil untuk membangunkan mereka adalah membina sekolah dan menghantar guru yang terlatih. So ini adalah bahagian pertama yang kita pernah belajar. Boleh faham? Yang ini dengar, pernah belajar? Boleh. Yes. Okay. Now, kemudian kita pernah belajar tentang krisis politik atau cabaran politik di Sarawak. Ingat ke? Apa cabaran politik di Sarawak? Apa yang anda belajar? Cikgu sharekan.
Okay, so yang ini. Can you all see this one? Am I sharing with you all? Nampak? Nampak, Chair. Okay, correct. So yang ini adalah kita punya krisis politik yang berlaku di Sarawak. Ini dikenali sebagai krisis politik ataupun dikenali sebagai krisis perlembagaan. Okay, pada Jun 1966. Nah, ini berlaku apabila kita punya Stephen Kalong Nikan telah dipecatkan. Nah, Stephen Kalong Nikan sebagai Ketua Menteri, beliau telah tidak disukai oleh 20 orang ahli kaunsil. Ini menyebabkan Governor Sarawak telah memecatkan beliau. So, Stephen Kalong Nikan, Ketua Menteri Sarawak telah dipecat oleh Governor Sarawak. Now, Stephen Kalong Nikan telah mengambil tindakan mahkamah dan beliau menang. 21st lah sayang. 21st mana sayang? 20 orang. Yes, 20 orang ahli. 21. It's okay Joanna, no problem. Okay. 20 ya. Ya. 21 ahli kaunsil negeri. So Stephen Kalong Nikan sebagai Ketua Menteri telah dipecat oleh Governor mengambil tindakan mahkamah iaitu dan beliau menang. Pada September 1966 kembali menjadi Menteri Besar. Namun rakyat masih tidak puas hati, the council masih tak percaya. Beliau telah mendapat undi tidak percaya daripada Kaunsil Negeri. And all of them was going against kita punya Stephen Kalong Nikan, and ini telah menyebabkan ketidakstabilan politik berlaku di Sarawak, and darurat diisytiharkan di Sarawak pada September 1966. Right? So akhirnya apa yang berlaku, Tavis Lai telah digantikan dengan kita punya Stephen Kalong Nikan. Boleh fahamkah? Boleh. Ya. Okay, now kita akan masuk kepada cabaran yang ini, iaitu kita ada cabaran perpaduan kaum. Okay, cabaran perpaduan kaum masih di dalam 6.1. Kita selepas Sabah dengan Sarawak join dengan kita ada pelbagai kaum. Kita bukan hanya Melayu, Cina, India, kita sudah ada masyarakat Melanau, Iban, Bidayu, Kadazan Dusun dan sebagainya. So adalah menjadi satu isu yang penting, agenda yang penting dalam memupuk perpaduan. Nah, jarak Semenanjung Malaysia dengan kita punya Sabah Sarawak yang jauh menyebabkan cabaran utama memupuk perpaduan kaum. Boleh faham children? Okay. 6.2 kita akan belajar tentang apa? Pemisahan daripada siapa? Pemisahan daripada Singapura. Yes, Singapura keluar daripada kita. So this is the bahagian yang kita akan belajar. Few minutes. Okay, so let's do it. Okay, nampak guys? Boleh nampak? Okay. Yes, Chair. Bahagian berikut yang kita akan belajar adalah kita sedang belajar tentang pemisahan Singapura daripada Malaysia. 6.2 pemisahan Singapura. Wujud masalah hubungan antara pemimpin Persekutuan Singapura disebabkan oleh beberapa faktor. So we got 3 faktor, faktor politik, faktor ekonomi dan juga kita akan lihat faktor sosial. So we got 3 faktor ya. Nah, dari segi politik apa yang berlaku, Lee Kuan Yew tidak puas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Okay, and then kita ada konflik di antara pemimpin PAP dengan parti Perikatan berlaku. Okay, satu, Lee Kuan Yew was not happy because dia punya peranan. Because why? In Singapore,
he's the leader, correct or not? When he joined dengan Malaysia, he have to listen to Parti UMNO dan juga Parti Perikatan. So he's not that happy. Can understand yang ini? Boleh faham? So dari aspek politik, beliau tidak puas hati kerana peranan kerajaan Singapura adalah terhad. And also berlaku konflik di antara pemimpin PAP dan juga Parti Perikatan. Okay, PAP, who is PAP sayang? Siapa itu PAP? Halo? Semua tidur. Who is PAP? People's Action Party. Very good, darling. Okay. PAP, Parti Perikatan. Siapa Parti Perikatan? Siapa Parti Perikatan? Who are the member of Parti Perikatan? Lee Kuan Yew, right? No, Parti Perikatan sayang. Lee Kuan Yew is for PAP. Parti Perikatan is Okay. Parti Perikatan, it consists of UMNO, MCA dan MIC. Can understand? The three major party bagi tanah Melayu. Remember or not? Last year kita belajar, Parti Perikatan adalah parti yang telah memenangi pilihan raya di tanah Melayu dengan 50 vote. Daripada mereka menang 51 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Ya. So PAP got problem with them. You see, actually dia ni ada masalah dengan MCA. Dia tidak puas hati dengan MCA because dia menggugut dan mengatakan MCA is not protecting the Chinese and everything lah. So itu masalah dia dengan PAP. And then campaign Malaysia. Now he did a mistake. Why? He membawakan konsep satu Malaysia in the year of 1965. So it's not happening pada masa itu, right? Because why? People are not still not ready untuk mengambil everybody is equal and everything. Today also we are fighting. You talk about 60 years before, boleh ke? Tak boleh. Alright. So konsep Malaysia yang diperkenalkan oleh Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata kepada semua kaum, menimbulkan keresahan kalangan politik penduduk. Can understand? Boleh faham? Apa isu politik yang menyebabkan mereka berpisah? Ari? Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura. Alright, so kita lihat the first one adalah Lee Kuan Yew tidak puas hati. Why dia tidak puas hati sayang? Sebab konflik antara pemimpin PAP dengan Parti Perikatan. Okay, so kita lihat dari aspek politik ini, we got three issue. Satu, dia tidak puas hati dengan peranan Singapura terhad. Nombor dua, dia Konflik antara pemimpin PAP dengan siapa? Parti Perikatan. Perikatan ada masalah. Third one, what is that sayang? Kempen Malaysia. Hak sama. Untuk hak sama rakyat rata. Itu untuk semua konsep kaum. apa? Malaysia. Kan? Tapi ia telah menimbulkan apa? Keresahan. Correct or not? Yap, antara dalam kalangan penduduk. Yes, okay. Now, kemudian kita lihat yang berikutnya iaitu isu ekonomi pula. Now, masalah ekonomi. So, anda boleh lihat beberapa faktor kat situ. Isu ekonomi adalah beliau menuntut pembukaan pasaran, membuka pasaran bersama atau common market disegarakan dan tidak puas hati dengan cadangan cukai tambahan yang perlu dibayar kepada kerajaan persekutuan dan mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak 150 juta kepada kerajaan persekutuan untuk pembangunan Sabah dan Sarawak. So dia pinjam daripada Singapura, so dia ingin mengenakan kadar faedah yang lebih tinggi. And then can you understand? Now, pasaran terbuka is a common market antara Kuala Lumpur dengan Singapura. So dia nak pasaran yang ini disegerakan. So that is what they call sebagai pasaran bersama. Pasaran bersama disegerakan. Okay. Second one, dia juga tidak puas hati dengan kadar faedah. Dia tidak puas hati dengan cukai tambahan oleh kita punya kerajaan persekutuan. So dia tidak puas hati dengan cukai yang dikenakan oleh kerajaan persekutuan.
And finally, dia ingin mengenakan kadar faedah kepada pinjaman. Kerajaan Persekutuan, because mereka nak gunakan duit ini untuk membangunkan negara miskin seperti Sabah dan Sarawak. So can you guys understand dari aspek ekonomi? Can? Jingshen, can you explain to me dari aspek ekonomi, sayang? Yeah, can be sure. So basically, Singapore, they want the pasaran bersama to open. And also they felt very unsatisfied with the cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Besides that, they want interest from the amount of loan that the kerajaan persekutuan loan from them, because those are used for the development of Sarawak and Sabah. Very good. So they have loaned a total amount of 150,000 50. from the kerajaan persekutuan, and yeah. Alright, okay. Nah, kemudian kita lihat pula dari aspek sosial. Nah, sosial ini sebelum bermulanya rusuhan kaum di negara kita, sudah pun berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 1 Julai 1964. Ini menimbulkan ketegangan antara kaum. Rusuhan ini berlaku ekoran daripada usaha untuk menuntut hak sama rata bagi semua kaum, dan perkara ini menjadi isu kaum. I bet Lee Kuan Yew was behind it. Okay, alright. So kita boleh nampak berlaku rusuhan kaum. So rusuhan kaum ini berlaku di mana, sayang? Di Singapura. Singapura pada 1964. So this is 5 years before rusuhan kaum di negara kita. Mereka sudah pun ada rusuhan kaum kerana mereka menuntut hak yang sama rata. Wait, teacher, is it between the Singaporeans? Like, I don't know. Apa, sayang? It's between which party? Like Singaporeans or what? This rusuhan kaum. This is Singapore itself, sayang. So the internal conflict inside. Ya, internal conflict. Okay, berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai menimbulkan ketegangan antara kaum. Rusuhan ini berlaku ekoran daripada usaha untuk menuntut hak sama rata bagi semua kaum. So Singapore, this time Singapore was still with us, what? So isu daripada yang berlaku di Singapura barulah dia merebak ke tanah Melayu. So it's the permintaan untuk hak semua kaum telah pun dimulakan di Singapore. So isu ini kemudian dibangkitkan di tanah Melayu yang membawa kepada rusuhan yang besar. Boleh faham? Can understand? Yeah, teacher, one last question. Okay. Now that like Singapura, the majority is like Chinese, right? Their majority citizen is Chinese, right? So back then, is it majority Chinese also, or like, you know, much more even, like the people What is that, sayang? What you're telling? like now majority is Chinese there, right? But last time, is it still majority Chinese, like at the Singapura itself? Yeah. Last time, sayang, before they joined with Malaysia itself, majority of them are Chinese also there. They can say like 40% Malay are there, 50% are Chinese are there, and everything. Chinese are a lot there, sayang, because it's a borderland for Johor. So Johor people is a bit of Johor Malay people was staying there. And banyak yang the pemodal kat situ, because when Singapore was under British, a lot of Malay people, they don't want to stay under British. They already moved to Johor already. So bila British was there, what happened adalah ramai masyarakat Cina telah dibawa masuk untuk penanaman lada hitam and everything. So these people was a lot of people there. Chinese was a lot already there in Singapore. That's why kalau anda pergi Singapore today also, who you can see in majority, you can see Chinese there. Correct or not? Because Singapore was ditadbir oleh British for a long time, sayang. So apa yang berlakulah, ramai daripada orang Melayu kat Singapore telah pun berpindah, sama ada mereka pindah ke Riau atau mereka pindah balik ke Johor dan sebagainya. So masih ada golongan mereka, tapi they are still diiktiraf sebagai peribumi kat situ. They still have the rights and everything.
they are native people. For Singapore, Malays are still the native and they have the priority there. It's not taken away. Right. Boleh faham Yeah, kau? okay, teacher. Yeah, I get it. Okay, now guys, boleh faham? So kita ada berapa isu? 3. 3 isu. Satu kita lihat isu politik, second one is economy, lagi satu adalah isu social. Now I'm very sorry, can you all give me 2 minutes break? Go Can, ahead. sir. take your Can, break. can. Sekejap sekejap Okay. All right. What is PAP in conflict with? Okay. Now PAP, PAP, you know what? Okay, this Joanna's question. Why PAP is conflict with Parti Perikatan? My dear darling, satu dia menuntut hak sama rata. PAP, you see, when mereka join dengan Tanah Melayu, they must be a part of Tanah Melayu, pemerintahan Tanah Melayu. So siapa pemerintahan Tanah Melayu adalah Parti Perikatan adalah pemerintahan Tanah Melayu. Now they are against a few issue yang telah diutarakan oleh PAP. I will show you all what is the issue. Okay. Ini adalah isu-isu dia yang mereka what we say, mereka ada beberapa masalah dengan kerajaan persekutuan. Anda boleh nampak kat sini.
Okay, here. Can everybody see? Boleh nampak? Boleh. Cancer. Okay, so anda boleh nampak. Now, masalah, okay, this one is the first one lah, pasaran terbuka. Okay, that's perdagangan and everything, tapi ada aspek perdagangan bebas and everything tak masukkan dalam tactical sense. Mereka menuntut keistimewaan cukai and then mereka menuntut hak sama rata. Mereka juga menafikan institusi beraja dan menentang hak istimewa orang Melayu dan kaum Bumiputera. Anda boleh nampak. Correct. MCA dengan Lee Kuan Yew tak kerjasama. So that was another issue yang going on. So kita boleh nampak yang ini. That's the one I'm going to show you. Right. Pertikaian parti perikatan dengan petir. Petir is PAP. Dalam bahasa Melayu dikenal sebagai Parti Tindakan Rakyat. Okay, that is petir. Okay, nah petir menuduh MCA tidak mewakili kepentingan orang Cina dan petir bertanding menentang Parti Perikatan dalam pilihan raya pada tahun 1963-64 di Semenanjung Malaysia. So berikutan itu banyak kenyataan dikeluarkan oleh pemimpin petir membangkitkan sentimen perkauman, rusuhan kaum yang berlaku di Singapura menggugat keselamatan negara. Can understand sayang? Boleh faham ke? So sebab kita boleh nampak they also did this here. Okay, petir dan pemimpinnya Lee Kuan Yew sering mempertikaikan peruntukan yang termaktub dalam perlembagaan. Lee Kuan Yew juga berhasrat mengambil alih peranan parti MCA yang mewakili kaum Cina. So atas pertimbangan inilah Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman terpaksa membuat keputusan untuk menyingkirkan Singapura daripada Persekutuan Tanah Melayu. Can you understand? Boleh faham? Boleh. Alright, so these are the three. Yang ni semua tak ada dalam buku teks anda. I'm very sorry. So saya tunjukkan yang ini sebagai rujukan kepada anda ya. So this is what we learned just now. Kita lihat dari aspek politik, Lee Kuan Yew tidak puas hati dengan peranan dia, peranan Singapura yang terlalu terhad. Berlaku konflik di antara parti PAP dengan parti Perikatan. Perikatan is kita ada tiga-tiga ini, UMNO, MCA dan MIC. And kempen Malaysia yang diperkenalkan oleh Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata kepada semua kaum meresahkan, menimbulkan keresahan. So that is fakta pertama. Nah, melihat kepada fakta yang kedua dari aspek ekonomi. Now, Singapura menuntut pasaran bersama, pembukaan pasaran bersama atau common market disegarakan dan tidak puas hati dengan cadangan cukai tambahan yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan, and also mereka mula mengenakan cukai faedah yang tinggi ya. Mereka mahukan cukai faedah yang tinggi, juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak 150 juta kepada kerajaan persekutuan untuk pembangunan Sarawak dan Sabah. And finally kita ada rusuhan kaum. So berlaku rusuhan kaum pada 21 Julai 1964 menimbulkan ketegangan antara kaum. Rusuhan ini berlaku ekoran daripada usaha untuk menuntut hak sama rata bagi semua kaum dan perkara ini menjadi isu antara kaum. Boleh fahamkah? Tiga-tiga fakta ini boleh faham? Boleh. Alright. So selaras dengan itu kita akan lihat. Yeah, he is smart, my dear. Memang dia smart. You can say, if you ask me, I will say he actually joined Malaysia untuk keluar daripada Malaysia saja. Yeah, he did it just so that his country could survive. You showed us Tunku Abdul Rahman's reactions. Yeah, he did it that sayang. Some of the people know some. Yes, his own plan which the Malaysian didn't anticipate it. Kalau he already tried to ask British untuk memberi kemerdekaan secara sendiri, tapi British tak nak bagi. So that's why he joined with Malaysia. His agenda is very simple. He just want to break. After that, he like you can see lah. They calling the
you're stirring the politic. He stir the politic until Tengku Abdul Rahman got fed up and he said, please get out. So what he was doing in Malaysia for the past 3 years when we joined, stirring the polity of Malaysia lah. So that people are fed up and then ask him to get out. Okay. So kita boleh lihat kat sini proses His plan was successful, teacher. Now he has a Universal Studios. Successful, he's very smart. Okay. He Now, has a Universal Studios, Cikgu. Our country doesn't have anything. don't say like that about our country. How can you say like that? We do not have a Universal Studios. It's okay. We got so many things which they don't have it. Life is incomplete, teacher. Budak ni. I missed the Shrek ride. They are. We got. What else we have? Let me tell. Okay, you orang. The masalah dengan you orang tak pernah pergi melihat Malaysia sendiri. You orang tak pernah masuk Malaysia. What we have? Legoland. Oh yo, Anis Legoland sayang. You are lost. Okay, there's a beauty. Legoland's weak. It's no Universal Studios. They don't have Shrek and Donkey. Ayo, Universal Studio. We got beautiful islands. We got beautiful place, kampung area. Beautiful islands without a Universal Studios. Apa sayang? Beautiful islands without a Universal Studios. Ayo, I cannot. And then our economy pula is so weak compared to Singapore. Lee Kuan Yew's plan was perfect. I cannot say anything lah. I don't want to say anything. Saya masuk penjara. Say lah, teacher. We're not gonna say. I love you. Better food, good food. Singapore punya food is lousy, man. I go there, I fed up. Even I go mana saja, I feel Malaysian food is the best. You can never get the delicious food like Malaysia. That's one thing, you know. I've never gone to Singapore. Haven't been outside this country. Puan Kalai. I know you're feeling Ilhan. I cannot say anything, Ilhan. I can understand. Okay, now, so kita tengok bagaimana pemisahan Singapura berlaku. Nah, pemisahan ini bermula dengan rundingan ya. So pada 29 Jun 1965, apa yang berlaku, Tengku Abdul Rahman, Tun Razak. Yes, sayang. Do you have to remember the dates, specific dates? You just remember the June 1965 cukup, sayang. Okay. Okay, so 29 Jun 1965, Tun Razak telah berbincang dengan Lee Kuan Yew. So ia telah gagal, rundingan ini gagal. So kegagalan rundingan Tun Razak dengan kita punya Lee Kuan Yew. Kemudian pada 1 Julai 65 juga, apa yang berlaku? So Tengku Abdul Rahman telah arahkan, siapa sayang? Tun Razak untuk berbincang dengan siapa? Untuk berbincang dengan Dr. Ismail. And then kita ada Tan Siew Sin. Tan Siew Sin adalah Tan Cheng Lock punya anak. Okay, beliau menjadi pemimpin MCA. And also kita ada VT Samanthan. Teacher, are you writing something? Pemimpin bagi MIC. Untuk berbincang tentang pemisahan. Teacher, are you writing something? No. I'm explaining to you all, sayang. Oh, okay. Okay, so cikgu ulang balik. Pemisahan Singapura daripada Malaysia pada 29 Jun 1965, kegagalan rundingan Tun Razak dengan Lee Kuan Yew berlaku. Setelah rundingan tidak berjaya, Tengku Abdul Rahman telah mengarahkan Tun Razak bermesyuarat dengan beberapa menteri iaitu Tun Dr. Abdul Rahman, Tan Siew Sin and also VT Samanthan untuk berbincang dengan pemisahan. So pada awal Ogos, Kabinet setuju. So Kabinet telah setuju untuk melepaskan Singapura. Alright. So Mesyuarat Khas Kabinet bersetuju dengan rancangan pemisahan. Okay, now. Then what will happen? Pada 7 Ogos 1965, kita lihat Tengku Abdul Rahman dan juga kita punya Lee Kuan Yew telah menandatangani apa sayang? Persetujuan ataupun persetujuan untuk keluar daripada Malaysia. So Tengku Abdul Rahman dan juga Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan untuk keluar daripada Malaysia on 9 Ogos
1965 apa yang berlaku? Beliau telah membawa usul pemisahan ke mana sayang? Parlimen. Parlimen. Ke Parlimen ya. Now, and Parlimen luluskannya. Okay, so anda boleh lihat pada 9 Ogos 1965 Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj membawa usul pemisahan Singapura ke Parlimen and Parlimen meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura. So ini adalah proses dia, kita boleh lihat. Nah, kita dah lihat kenapa mereka tidak puas hati dari aspek politik, kemudian kita lihat dari aspek social economy dan social. So Ilhan, tell me what is the masalah ekonomi sayang? Cukai menuntut pembukaan pasaran bersama tidak puas hati dengan cadangan tambahan cukai yang Okey, lagi? juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian terhadap pinjaman sebanyak 150 juta kepada kerajaan persekutuan untuk pembangunan Sarawak dan Sabah. Thank you sayang. Maira, Azilia Maira, bagaimana social sayang? Berlaku rusuhan kaum di Singapura 21 Julai 1964 menimbulkan ketegangan antara kaum. Alright. Rusuhan ini berlaku ekoran daripada usaha menuntut persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. Perkara ini menjadikan isu antara kaum. Alright, okay. So akhirnya kita ada proses mereka punya pemisahan. So pada 29. Okay, this one. Cikgu tangkap lagi seekor. Anis, explain to me sayang. This 3-1. What happened? Bagaimana pemisahan darling? Anis. No mic. Okay, never mind. Cikgu tangkap lagi seekor. Ari, explain to me sayang. Tentang tarikh dia punya pemisahan. Okey, Cik. Pemisahan Singapura daripada Malaysia. Pada 29 Jun 1945, kegagalan rundingan Tun Abdul Razak Hussein dengan Lee Kuan Yew. Alright. Okey. Seterusnya 1 Julai 1965, setelah rundingan tidak berjaya, Tengku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak Hussein bermesyuarat dengan menteri seperti Dr. Ismail Abdul Rahman, Tan Siew Sin dan VT Sabathan untuk berbincang tentang pemisahan. Alright, very good. And then? Awal Ogos 1965, mesyuarat khas Kabinet Malaysia bersetuju dengan rancangan pemisahan. Thank you sayang. Okay, then cikgu ada lagi seekor. Mana ni? Jitendra, explain to me the issue keempat sayang. Okay, so on 7 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar daripada Malaysia. Then on 9th of August 1965, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membawa usul pemisahan Singapura ke dalam Parlimen Malaysia. Parlimen meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura. Alright, can you all understand? Boleh faham children? Boleh. Boleh ya. Okay, now Boleh. kita tengok kepada kesimpulan dia. Nah, kesimpulan dia kita tengok pemisahan Singapura Malaysia tidak dapat dielakkan. Kerajaan mengambil langkah untuk mengeluarkan Singapura bagi menjaga kepentingan kedua-dua negara dan kemakmuran rakyat. So, kedua-dua negara menggunakan saluran rundingan untuk menyelesaikan isu ini. Sebagai warga negara yang merdeka, kita perlu mengelakkan unsur kekerasan dalam menyelesaikan sebarang konflik. So, this is kita punya isu 6.2 ready. Now, kita akan masuk kepada 6.3. Now, cikgu ulang balik. So, we do before. So, can you all understand? Boleh faham? Tak ada masalah? Boleh. Boleh ya? Okey. Nah, kita akan masuk 6.3.
Yes, it become a country sayang, betul. It become a country. Right after they become a country, yeah, okay. Okay, 2 minutes cikgu open up the file. Shamin, this is form 5, darling. Okay. Now we are going down to 6.3. 6.3 ini adalah kita akan belajar tentang how menangani masalah ancaman komunis. Okay. Now, can you all see the screen? Boleh nampak? Boleh. Okay. Now, bahagian berikut yang kita akan belajar adalah bagaimana 6.3 untuk menangani ancaman komunis. Now, as we know, bila darurat tamat di negara kita, bila darurat tamat? Remember or not, bila darurat tamat? 3 tahun selepas 2 tahun or 3 tahun selepas 13 Mei, right? Bila 13 Mei berlaku? 1969. 69, okay. Oh no. Darurat negara kita tamat? 72. No. 71. Darurat was declared in our country from 1948 until 1960, sayang. Okay? Oh, lamanya. Yes, we was almost 12 years. Now, after Okay, that, why is it before 13 apa Mei? sayang? Why is it before 1969? Okay, because why? Pada tahun 1960s. British, is it? Apa sayang? Masa British, is it? British was there, British was helping us and we managed to control over the communism. But the problem is, after penubuhan Malaysia, mereka punya kuncu-kuncu yang dahulunya lari masuk hutan and everything, mereka slowly was coming up. That's why finally in the year of 1989, baru tamat komunis secara penuh dari negara kita because they sign up the formal agreement. Cikgu pernah beritahu kepada anda, Chin Peng telah ditangkap dekat dengan rumah saya in Ipoh. I told you all the story. Maybe last year cikgu beritahu. Abang Kalai, we start at 6:10 today. What time do we end today? Kita start 6:10 so kita akan habiskan lambat sikit sayang. So kita akan habiskan 6 let me finish at 7 we supposed to finish what time? I cannot remember anymore. We supposed to finish 7:30. I will finish 7:40. All right. Okay, Oh, have we decided on the dates for our extra class for next week? okay. Extra class this week, that means tomorrow we'll do 1 class. Semasa cuti sekolah anda will do double class. Cuti sekolah bila next week Yeah. Okay, so next week tomorrow you all let me know when you all free pagi. So cikgu akan buat one of the weekdays, kita akan buat satu kelas. Some of us have Mr. Dust at 1:30. Apa sayang? Okay, Some of us have Mr. Dust at 1:30. Mr. Das 1:30. Okay, maybe cikgu start pukul 11, 12, 1. 1:30 you all starting, is it? Every week. Yeah. Okay, Mr. Das class hari bila? Saturday. Tomorrow. Tomorrow. No. I don't disturb Mr. Das class sayang. Saya punya class is 5:30 to 7, my revision class, correct or not? Yeah. I will continue after 7 until 8:30. Okay, got that. One class there finish up. And then another 2 class cikgu akan bawa weekday yang anda sudah cuti sekolah tu, then kita akan buat. Okay.
Saturday, no, I'm not doing Saturday morning, sayang. I'm not doing Saturday morning. I know you all will be sleeping and you all tired and everything. I don't disturb your morning. But I'm going to do on weekday morning, maybe pukul 10 lebih. So I takkan kacau orang punya sleep. So kita buat 11, 12, 1. So kita habiskan. Maybe Monday or Tuesday, cikgu akan pilih satu hari. You all let me know. You daripada Monday dengan Tuesday. Satu hari. So hari tu cikgu akan buat kelas replacement for 2 days. So yang tomorrow class tu is 1 week punya kelas. 1.5 hours. Another 2 class cikgu akan buat Monday or Tuesday. Boleh ya? Okay. Alright. Now, menangani ancaman komunis. Now, kegiatan komunis telah mengancam keselamatan negara sejak sebelum merdeka. Nah, kegiatan komunis mereka telah menyerang serangan senjata terhadap anggota pasukan keselamatan, mereka menyerap masuk ideologi komunis dan mereka melakukan kegiatan sabotaj terhadap kemudahan awam. Nah, langkah membantras ini telah diambil di Sarawak dan juga telah diambil di Semenanjung Malaysia. So kita boleh nampak, even though kita sudah ada perjanjian darurat and everything, masih kita ada unsur-unsur komunis yang sudah pun berlaku di Sarawak and also di Semenanjung Malaysia. So kita lihat bagaimana dia punya unsur yang ini ya. Nah, bagaimana ancaman komunis di Sarawak? Nah, bermula sejak daripada pendudukan Jepun oleh clandestine communist organization. Bahagian pertama dan ketiga Sarawak menjadi sasaran utama komunis. Komunis melakukan kegiatan serangan dan subversif terhadap orang awam dengan melakukan gerakan politik dan juga mereka ada serangan bersenjata. So serangan mereka ini lebih kepada ada satu parti iaitu Clandestine Communist Organisation and fokus mereka adalah bahagian pertama dan juga bahagian kedua. Now, where is bahagian pertama dan bahagian kedua? Mana bahagian pertama dan bahagian kedua? Okay, I'm going to draw and show it to you. Bahagian pertama is bawah-bawah Sarawak, Kuching. Yes, Kuching is bahagian pertama sayang. Bahagian ketiga we are talking about Miri. Bintulu je. Bintulu, Miri dekat-dekat sayang. Okay, I'm going to show you. Okay, so this is our Sarawak. Now ini Sarawak ni dibahagikan kepada 5 bahagian. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4 dan juga bahagian 5. Now why bahagian 3 ini menjadi penting? Kat sini we got the longest river iaitu Sungai Rajang. Okay, Sungai Rajang ini memasuki daripada dia datangnya daripada kawasan Kalimantan kat bawah. So unsur komunisme ada kat sini. Komunisme daripada Indonesia because ini adalah bahagian Kalimantan Indonesia. So mereka boleh menggunakan jalan sungai dan memasuki. So because Rajang is the longest river in Malaysia. Boleh fahamkah? Can understand? Boleh. Ya, kita punya bahagian kita pandai lukis. Okay. Nah, kita masuk kepada ancaman komunis. Nah, ancaman komunis di Sarawak bermula sejak pendudukan Jepun oleh Clandestine Communist Organisation. Bahagian pertama dan ketiga menjadi sasaran utama mereka. Komunis melakukan kegiatan serangan dan subversif terhadap orang awam melalui gerakan politik dan juga gerakan bersenjata. So what is gerakan politik dan bersenjata? Now, gerakan politik. Komunis menentang gagasan Malaysia. So daripada awal mereka tak nak penubuhan Malaysia. Kerajaan Malaysia telah memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Komunis melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara. Parti Komunis Kalimantan Utara dan pasukan rakyat Kalimantan Utara and also kita punya pasukan gerila rakyat Sarawak PGRS ingin membentuk Republik Komunis di Sarawak. Can understand this one?
And then pada And 5 Ogos, komunis juga telah menyerang Batu Kitang, Kuching Sarawak dan menandakan bermulanya serangan terhadap orang awam. So ini adalah apa yang dilakukan. So ancaman komunis 6.3, kita akan melihat kepada mereka telah pun memulakan serangan mereka terhadap negara-negara yang lain. So kegiatan komunis, Ari pula, Mufti, bagaimana kegiatan komunis mereka? What they do? What they do? They do the serangan senjata terhadap anggota pasukan keselamatan. Then Okay. they menyerap masuk ideologi komunis, and then they do the kegiatan sabotage terhadap kemudahan awam. Mereka menyeserap ideologi komunis, betul? These communists are clever. Yes, correct. And also mereka telah melakukan kegiatan sabotage. What is sabotage, sayang? Sabotage. You want to prevent something from happening, or you Sabotage ini want to ruin a mereka situation. Kacau. memusnahkan. Yes, correct, sayang. Mereka memusnahkan pengangkutan awam, mereka memusnahkan segala-galanya yang berlaku di negara kita, ya. So ancaman itu berlaku di mana, sayang? Mana kawasan yang mereka lakukan ancaman ini? 1 and 3. Yeah, that is in Sarawak dan juga Semenanjung. Mereka melakukan ancaman di Semenanjung dan juga Sarawak. Now kita masuk kepada Sarawak. Nah, Joanna, serangan ini bermula sejak bila, sayang? Sejak pendudukan Jepun oleh satu pertubuhan. Apa nama pertubuhan ini? CCO tu apa, sayang? Joanna? I don't know, Chair. Clandestine Communist Organization. Tuliskan. How to spell? Clandestine. Okey, cikgu tuliskan. Okay, here. Write it down, guys. Sisi. Yang ini. CCO. Clandestine Communist Organization. Sudah? Teacher, what is clandestine? Clandestine adalah satu pertubuhan, sayang. Nama pertubuhan. Clandestine Communist Organization. Ya, so kita mula balik. Nah, penentangan komunis di Sarawak bermula sejak daripada pendudukan Jepun, and dia berlaku di bahagian pertama dan juga bahagian yang kedua. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka gunakan gerakan politik dan juga mereka menggunakan kita punya serangan bersenjata. So kita lihat bagaimana gerakan politik. So gerakan politik ini mereka tentang siapa? Tentang Malaysia? gagasan Malaysia. Okey, so apa yang berlaku? Kerajaan Sarawak berjaya menangkap ahli-ahli, betul kan? Namun what happened? Komunis ni lari pergi ke mana? To China. No. Oh, Lari ke Mantan. Shoot. Kalimantan dan tubuhkan apa? Parti Komunis Komunis. Kalimantan Utara. Utara. Okey. So mereka telah bekerja sama dengan siapa? Paraku. Kerjasama dengan lagi dua grup, iaitu Paraku. Correct or not? Paraku adalah Pasukan Rakyat Kalimantan Rakyat. Utara. Rakyat Kalimantan Utara dan juga pasukan PGRS. yes, Pasukan Gerila Rakyat Sarawak. Rakyat Sarawak, all of them. And mereka gabungan mereka ini untuk apa? Bentuk apa? Republik Komunis di Sarawak. Yes. Republik Komunis di Sarawak. So ini adalah mereka punya gerakan secara politik. And mereka juga menggunakan gerakan yang kedua, iaitu mereka menggunakan serangan bersenjata. Okay, serangan bersenjata ini
Mereka telah menyerang kawasan mana sayang? Kawasan Batu Kitang, Kuching, Kitang, Kuching telah diserang dan ini menandakan permulaan serangan terhadap orang awam. Okay, now, so anda boleh lihat di Sarawak ini kita ada dua kegiatan yang dilakukan. Satu, kita ada gerakan politik. Nombor dua, kita ada gerakan bersenjata. Now kita akan lihat bagaimana usaha untuk menanganinya. Alright. Now, usaha untuk mengatasi. Okay, satu, kita ada perang saraf. Okay, perang saraf adalah perang psikologi. What is perang psikologi sayang? mind games. Mind games. Mind game. They try to track you. How they do that? Mereka mengadakan perhimpunan awam dan juga menyedarkan tentang kesedaran bahaya komunis. Mereka juga menyebarkan risalah dan menanam perasaan benci akan komunis, mengisytiharkan kawasan putih sebagai bebas komunis, dan tawaran pengampunan kepada anggota komunis, pembangunan infrastruktur dan perhubungan yang lebih baik. So ini adalah apa yang dilakukan oleh kita punya pemerintahan ya. So Sarawak punya pemerintahan, satu, mereka mengadakan perhimpunan awam dan kesedaran terangkan tentang kesedaran bahaya komunis. Mereka juga menyebarkan risalah dan menanam perasaan benci komunis, mengisytiharkan kawasan putih dan juga bebas dari komunis, dan menawarkan pengampunan kepada anggota komunis, membina pembangunan infrastruktur dan perhubungan yang lebih baik. Okay, Chok, before that, today did your parents tell you all anything about are they opening the country or anything? No. I just want to know. I hear nothing Yes, about yes. that. I heard they want to no more PKP Selangor. Oh Right? yeah, no, mind. Yeah, they're gonna end the EMCO. Yeah, for Selangor. Okay, so kalau macam tu, if everything is okay, then cikgu boleh buka kelas lah. Yes. Yeah. Because Boleh ke? saya pun fed up already lah buat So we're gonna do illegal classes? We're gonna break the law? kalau dia buka, kita boleh buat physical classes. Okay. Yes, I miss everybody lah. Ayo, sangat susah lah untuk saya. Saya nak tengok macam ni ya, susah sangat. And I also don't know whether apa yang cikgu ajar ni, dia masuk sekarang saja, lepas itu balik rumah, you orang sudah lupa. So I cannot see you physical. 15 second. But new variant Delta. That's very true sayang. I heard it's very scary because it's like few second boleh sebar macam tu. Okay, we hope lah. Nothing. But I don't know if it's safe to open class now though lah, because we're already in the 12K gap of COVID cases now. Dangerous. Very dangerous sayang. Yeah, teacher, I've not seen you in person yet. Ayo, saya pun rasa one day. You know how many children's yesterday I think one kid killed herself, Yesterday or today? Oh my god. Do you know the kid? Or 16 years old. did you know the kid? No, I don't know. But Okay. I was like, oh. kenapa kata world is ending? Ayo, no lah, it's not ending. Don't say like that. Alright, now, so this is kita punya perang saraf. So perang saraf ini kita mengadakan perhimpunan awam dan kesedaran bahaya komunis. Kita juga sebarkan risalah-risalah dan menanam perasaan benci akan komunis, mengisytiharkan kawasan putih sebagai kawasan bebas komunis, memberi tawaran pengampunan kepada anggota komunis, pembangunan infrastruktur dan juga perhubungan yang lebih baik. Nah, kemudian kita boleh lihat bagaimana kita punya operasi ketenteraan. Okay, kita juga lakukan one question. Yeah, correct sayang. Okay. Oh Lord. Oh no. Oh no. Yes, Oh God. so you all be careful lah. Wait. In what area did it become the Delta version? Delta is another type of variant which is grow very fast.
So even like 3 second to 5 second, within 5 second dia boleh sebar kepada sesiapa, it's airborne already. Holy crap. So you all, even though you get your vaccination also, you Oh ada no, even the vaccine can't help you. but you boleh dijangkiti, but risiko dia rendah. That means it won't go for a very bad this one lah. Risiko dia rendah. That means like maybe you sakit badan or sesama, that's all. You won't go. How did the Delta get to us? I thought it was only in like the UK. No, it's already here. Siapa suruh orang pergi bercuti? So bila cuti dia sebar lah dari situ. Oh my god. It's supposed to our pintu masuk negara perlu ditutup at least for 1 month. So tapi kita, I don't know lah what to say. That's very bad. Kita orang biasa saja, tak boleh nak cakap apa-apa. Okay, now so operasi ketenteraan, kita ada 3 type of operasi ketenteraan. Bahagian pertama kita ada operasi Hammer. Bahagian yang kedua kita ada operasi Sri Aman. And bahagian yang ketiga kita ada operasi oleh Rescom. Okay, Rescom adalah Rajang security area this one. So this are the one. And kesemua operasi ini berjaya melemahkan komunis. Ada 3. Benito Mussolini, Hitler came back. Nilofa, Hitler is back. What is this? Are you okay? Saya ingat I'm the only one becoming so sick already. Tengok-tengok you orang lagi teruk daripada saya. Okay. Yeah, I can see, I can hear you. I can understand what you're trying to say, Ilhan. Don't worry. You're sick ke Abang Kalai? Apa sayang? You're sick? A bit sayang. Oh no, I heard Mr. Guna was sick. Are you both okay? Yeah, okay. We are doing well now. We don't go out and no much exercise and not work. So we feel like tired every time. And Mr. Guna got diarrhea the other day. We was very scared. And Oh no. I went for a COVID test and everything. Thank God nothing happened. Thank God. Yeah, so. So we were so scared. Lagi teruk. No lah, I baru cikgu buat kelas beda. Cikgu tengok yang ini. Okay, right. Now, kita ada operasi ketenteraan. As I told you, kita ada 3 operasi ketenteraan. The first operasi ketenteraan ini dikenali sebagai operasi Hammer. Okay, operasi Hammer, ancaman komunis membangkitkan semangat penentangan penduduk tempatan. Okay, ini kerana what happened adalah kita punya komunis cuba membunuh rakyat tempatan. So ini telah menyebabkan rakyat mula berada dalam keadaan yang takut ya. So mereka telah memulakan ataupun kaedah baru yang dikenali sebagai rancangan BRICS. What is rancangan BRICS sayang? Remember or not? Teacher, is about the education one, right? No sayang. A. What is rancangan BRICS? What is rancangan BRICS? Everybody, you all know, tell me. What is rancangan BRICS sayang? So is it diketuai oleh Henry something? Apa sayang? Henry Gani, is it? Yeah, Henry Gani, correct. But what is rancangan? About the communist, nak berjaya tangan komunis. Okay, what they did sayang? What is rancangan BRICS? They did something. Is it the one where you can't go out at night or else they'll shoot you? No. Oh. What they do? I don't know, I only know they pindahkan the people only from the kampung. Apa sayang? I only know they pindahkan people from the Yes, kampung. that is rancangan BRICS sayang. Oh, okay. Rancangan BRICS adalah mereka mendirikan pertempatan baru dan penduduk yang diancam oleh komunis dipindahkan ke kawasan kampung baru. Okay, all the kampung-kampung baru there, right? Yes, correct. So our operasi Hammer also like that. So bila ancaman komunis telah membangkitkan semangat penentangan penduduk tempatan. Ini berlaku kerana komunis mula membunuh orang awam. Kaedah yang sama dan rancangan BRICS telah dilaksanakan di Sarawak.
iaitu rancangan memenangi hati rakyat yang dikenali sebagai Operasi Hammer. So Jun 1965 rancangan ini dilaksanakan dengan mendirikan penempatan baru untuk lebih kurang 7,500 orang, dan dalam tempoh 3 hari seramai 1,200 keluarga yang kebanyakannya keturunan Hakka dipindahkan ke 3 penempatan baru sepanjang Jalan Kuching Serian. Penempatan ini dikawal sepanjang masa dan dikenakan perintah berkurung dalam tempoh 24 jam bagi melindungi penduduk daripada ancaman komunis. So, Operasi Hammer menyebabkan gerakan komunis di Sarawak mula goyah. Goyah means mula dah jatuh dah. Alright? And then langkah pembanterasan yang berterusan menyebabkan komunis ditangkap and Operasi Hammer tamat pada 1970. Can understand? Can. So, rancangan Hammer, mereka adalah memindahkan penduduk daripada satu area ke kampung yang lain. So, kampung itu akan dikawal sepanjang masa dan dikenakan perintah berkurung dalam tempoh 24 jam sehari bagi melindungi penduduk daripada ancaman komunis. So, Operasi Hammer menyebabkan gerakan komunis di Sarawak mula goyah dan langkah membanteras berterusan menyebabkan komunis ditangkap dan Hammer tamat pada 1970. Boleh faham yang ini Operasi Hammer? Guys, faham? Faham. Okay. Now, same kita ada operasi yang lain juga. I'm going to show you now. Sri Aman. Okay. So kita ada beberapa operasi yang lain. Thank you sayang. Okay, right. Now Operasi Sri Aman also correct sayang. Okay. Operasi Jalan Raja dilancarkan di Nonok Asajaya di bahagian pertama pada 1970. Kemudian kita ada rancangan penempatan Goodsir, iaitu David Goodsir sebagai pemangku. Thank you sayang. Sebagai pemangku Komisioner Polis Sarawak juga dijalankan dinamakan kawasan penempatan semula Siburan, Beratuk dan juga Tapak. Kemudian kita ada Operasi Harapan. Nah, Tengku Abdul Rahman menawarkan pengampunan kepada komunis. 41 komunis menyerah diri. Pada 13 Oktober 1973, Bong Ki Chua, pemimpin komunis, menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob untuk berunding dan 500 komunis surrender. Okay, this is langkah dia daripada buku teks anda. Hope you all can see. Okay, can you all see sayang? Can. Dia mula daripada atas. Okay, langkah membanteras komunis. 6 Julai 1965, Operasi Hammer dilancarkan. 3 kampung baru dibuka di bahagian pertama. So that's a kampung baru is the one dipindahkan. Pada 8 Ogos 1969, Operasi besar-besaran rampasan senjata di bahagian ketiga. Okay, then pada 24 Februari, Operasi Jala Raja di Nanuk Asia Jaya bahagian pertama. 8 Ogos 1971, Operasi Nganyau dilancarkan di bahagian ketiga. And then pada 26 Mac 1972, Rajang Area Security Command RASCOM dibentuk di bahagian ketiga. And apart from that, kita ada Operasi Sri Aman dilancarkan. Okay. Pada 21 Oktober 1973, Operasi Sri Aman dilancarkan. And within 1 year, pada 4 Julai, Operasi Sri Aman ditamatkan dan anggota komunis juga menyerah diri. Pada 17 Ogos 1990, perjanjian damai menamatkan ancaman komunis yang diadakan antara pihak komunis dengan Sarawak. So this is 1990, Tanah Melayu pula 89. So ini adalah sebahagian daripada apa? Idiot.
And some people are telling don't die now, then we'll fail our sejarah all. Ayo. Yes, Puan Kala, you are the only thing that's keeping us from feeling sejarah. Hey, it's you, it's not me. I'm only helping. Without you, we're all gonna fail. No. You all got every You are responsible for the future, Puan Kala. You are the hero. nonsense. Okay, so ini dia langkah untuk membantras ancaman komunis. Kita dah lihat. First one, kita ada operasi Hammer. Then kita ada operasi Jala Raja. Then operasi Nganyau. And then kita ada operasi Sri Aman. And what happened adalah mereka telah melancarkan RESCOM. RESCOM adalah Rajang Area Security Command, dibentuk di bahagian ketiga. And finally, kita ada perjanjian damai untuk menamatkan ancaman komunis antara pihak komunis dengan kerajaan Sarawak. Can you all understand, guys? Boleh faham? Can share. Can, okay, with then I will end the class today. So I will see you all tomorrow. Tomorrow we'll start bab 4 tingkatan 4. Okay, see you guys. Bye-bye. Love you all. Get well soon, Puan Kala. Okay, Take care of yourself, teacher. sayang. Thank you, Puan Kala. Do not die before our SDR Good. happens. Nonsense. Bye-bye. Thank you, Chair. Yeah, tomorrow 5:30, right? Yes, I'm getting better, sayang. Bye, guys. Bye. Bye-bye. Yeah, tomorrow Bye. Thank you. 5:30, right? Yes, sayang. What is that, Jinshan? 5:30, right, tomorrow. What is that, sayang? Is it 5:30? Yes, 5:30 to 7, sayang. Yes. Okay, thank you, teacher. Bye, 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 teacher. All right, bye-bye. Bye, guys. Bye. Bye, Chair. Bye, share. Walau, Johan. Bye, share. Sangat nakal. Bye, guys.